العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah telah menghidupkan kita daripada kita belum disebut apa-apa. Maka Allah menghidupkan kita untuk menunjukkan bahawasanya Allah itu yang maha hidup, dan bukanlah kita ini bila diberi hidup kita merasa itu hidup kepunyaan kita. Kita tidak memiliki hidup, tetapi hidup itu adalah kepunyaan Allah, dan Allah yang tahu mengurusi apa saja kehidupan yang ditajalikan. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu dia maha pentadbir dan maha mentakdirkan. Jadi segala apa pun pada setiap diri-diri kita yang dijadikan, yang dihidupkan, itu semua Allah sudah tahu. Allah tahu bagaimana nak mengaturnya. Cuma kita bila tidak faham, maka kita mengandalkan ataupun merasakan bahawa diri kita ni boleh membuat sesuatu. Ini menunjukkan kita kurang arif tentang Allah. Kita seolah-olah menyuruh Allah, seolah kita tahu kehidupan kita yang akan ke depan ni, seolah-olah gitu. Padahal itu semua seperti mana Nabi Musa, dia berkata kepada Nabi Adam dalam satu situasi yang mana Allah telah hidupkan di alam itu tadi. Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau melakukan kesalahan, wahai Nabi Adam? Nabi Musa kata gitu, engkau adalah yang pertama manusia yang buat silap. Nabi Musa kata lebih kurang itulah. Dia seolah-olah Nabi Musa tu mempertikaikan lah, bukan menyalahkan, mempertikaikan. Kenapa engkau buat salah pada Nabi Adam? Tetapi Nabi Adam kata, bukankah kau tidak tahu bahawasanya 4,000 tahun dahulu Allah sudah tahu apa akan aku terjadi. Jadi perbuatan aku lakukan itu bukanlah daripada perbuatan, itu semua dah ditulis oleh Allah SWT. Cuma Nabi Adam dia kena melaksanakan skrip-skrip Allah tu untuk diperlihatkan mana manusia yang bertaubat. Sedangkan iblis jenis yang tak menyesali. Jadi itu semua skrip Allah, semuanya itu adalah susunan Allah. Kalau kita mengetahuinya, itu hidup kita pun tak tahu. Yang ke depan ni saya dah cakap banyak kali, kita tak tahu. Sekejap lagi satu saat. Jadi kalau kita mikirkan, terlampau mikirkan sangat, bukan tak boleh fikir langsung. Kalau memikirkan sangat nanti, jadi kita jadi orang yang mana seolah-olah kita macam seolah-olah menyelam di dalam lautan yang dalam, kata Sayyidina Ali. Takdir ke depan ni dia adalah lautan yang jangan kau sibukkan diri kau nak menyelam, nak tengok. Kamu tak. Jadi yang paling penting Sayyidina Ali kata, wa qadara, tetaplah diri kau dengan Allah. Tak kira apa jadi pun, yang penting Allah susun kau tetap dengan Allah. Itu sebenarnya rahsia yang Sayyidina Ali begitu. Mana diri kita ni, apa pun kita tetapkan diri dengan Allah, jangan ada rasa kedirian. Bila rasa kedirian, apa pun yang ditakdirkan Allah, qada dan qadar, kita akan protes. Sebab kita tak dengan Allah. Tapi kalau kita dengan Allah, apa pun dia terjadi pada kita, insya-Allah Allah sendiri yang menghadap. Dan kita nampak itu semua Allah Ta'ala punya. Disuruh kita macam mana semua tu. Yang penting diri kita dengan Allah. Dan baru kita akan nanti ala ta'budu. Kita akan tengok nanti sistem-sistem Allah akan berjalan. Kita nampak semua sistem Allah. Tu macam contoh, ini masuk bulan Ramadan ni. Jadi sejauh mana yang kita ni tadi anggapkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, malam yang penuh berkat ni, yang daripada doa Nabi Muhammad SAW minta kepada umat dia kan. Betul. Jadi kita lihat
qadar macam mana yang kita rasa yang qadar yang betul-betul kita hendak dalam bulan Ramadan Al-Mubarak? Kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita tanya, masing-masing tak sama qadar, maknanya kita nak banyak mana punya. Cuba kita kena beresi benda ni. Kita kena selesaikan. Tanya pada diri kita, apa aku nak bulan Ramadan? Tanya. Kalau ditanyakan pada orang ramai sekarang ni, masing-masing dia nak malam 1000 bulan. Betul? Apa maknanya 1000 bulan tu? Ibadah tu pada malam itu macam seolah-olah Allah bagikan 1000 bulan punya nilai ibadah, lipat kali ganda, kan? Tapi ni saya nak tanya pada masing-masing, maknanya kita punya kefahaman sejauh mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah menurunkan malam Lailatul. Apa tu Lailatul Qadr? Lailatul Qadr min hal fi malam 1000 anugerah Allah Ta'ala. Kemudian dikata tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbih. Turunnya malaikat dan roh-roh suci dengan izin salamun ya hatta. Jadi kesimpulan daripada ayat tu mana? Kat mana tadi? Kat mana tempat yang dikatakan yang kita nak? Jadi tak lain. Lail tu malam tu mati. Boleh tak kita matikan diri kita? Istilah malam tu adalah barulah turun qadar. Kita takkan faham ni. Ini kalau dibicarakan ajak berdebat tak payahlah. Kalau nak faham, nak pakai tak pakai tak apa. Sebab ini adalah rahsianya Allah SWT. Bila dikatakan malam tu tadi dalam ayat tu, inna anzalnahu fi lailatul. Kenapa malam digabungkan dengan qadar? Malam. Siang tak ada qadar Allah ke? Siang tak ada? Malam je ke? Jadi dia kata malam tadi, ayat tu malam tu menunjukkan mati. Bila kita tak matikan diri, macam mana nak turun? Turun pun kita tak sedar. Jadi cari jalan mematikan diri itu tadi. Kita buat apa-apa semua kita nak seolah-olah kita nak rasa ada kedirian kita. Dia benda-benda ni memang dia akan balik kepada la. Tak ada. Bilanya yang kau rasa kau ada tu? Engkau tu belum disebut apa-apa. Berulang-ulang alata alal insan wa khinu min ad-dari lam yakun syai'an syukura. Kita ni belum masuk. Kita ni belum tak ada disebut apa-apa. Cuba sekarang ni kita ni tempoh hari saya dah cakap tak matikan diri. Rasulullah banyak kali pesan, sayang ke umat dia pesan banyak-banyak mati, ingat mati, banyak-banyak matikan diri. Mati sebelum datang mati, Rasulullah kata. Banyak kali Rasulullah pesan. Itu tujuan dia apa? Untuk selamatkan umat dia. Kita kalau tak rajin ingat mati, oh ya Allah, seolah hidup ni kita punya. Jadi Allah Ta'ala pun selalu bagi ujian-ujian supaya kita boleh lekangkan yang terlalu banyak pada diri kita ni. Kita banyak sangat bawa beban. Beban ni. Lepas tu tak tahu nak buang. Allah dah buang sikit-sikit. Kita tak sedar. Rasulullah datang doakan kita, banyak-banyak ingat mati, matikan diri kamu sebelum datang mati. Itu cerita tu tanazzalul malaikatu war-ruh. Kenapa roh-roh tu turun tu?
Kalau engkau tak matikan diri engkau tak akan jumpa. Ya. Bila dah matikan diri kita, baru kita bertempat makam roh. Di tempat makam roh, kita akan melihat roh-roh tu tadi turun. Kita dapat lihat tadi malaikat-malaikat tu tadi. Tapi bila kita tak, dah aku dah try mati diri tak nampak pun, si Hajiz ni biar betul. Kau punya mati tu macam mana? Kau punya mati tu kau ingat je lagi aku 2 jam lagi, kita 2 jam ialah mati. Itu bukan gitu. Mati yang seterusnya kau rasakan kesan dia nanti, engkau akan meninggalkan, berusaha nanti selepas tu untuk meninggalkan segala macam bentuk yang akan membawa kepada kebinasaan diri kamu. Iaitu contohnya, bila kesan daripada matikan diri tu, kamu dah tak nak ni apa, tak nak sungguh-sungguh dah. Kamu dah nampak ni dunia ni banyak merosakkan, mataul ghurur. Kesan daripada banyak ingat mati itu tadi. Itu bukan kesan yang mati makin kuat lagi kau punya. Bukan saya cakap tak boleh kejar dunia, tapi kita tak masuk dalam hati kita dunia. Kita ambil kita kerja, tapi kita tak, dalam keadaan kita bekerja tu kita tetap sentiasa dengan Allah dan mematikan diri. Maknanya kita tu. Jadi diri kita nanti baru kita nampak tadi kelapangan dada kita sebenarnya. Kita sebenarnya Lailatul Qadar tu sebenarnya kalau 1000 bulan tu masih lagi rambang, masih lagi tak berapa jelas. Kerana malam tu Allah tu sembunyikan. Allah tu sembunyikan pada manusia-manusia yang kalau dia dapat matikan diri, dia akan nampak. Bila dia dah matikan diri, dia dah dengan Allah, tak ada lebuh, maka itu tak ada tersembuh. Dia nampak, dia akan rasakan. Jadi Lailatul Qadar tu adalah di mana kita matikan diri kita betul-betul, sampailah kita ni bila nanti dah matikan diri, kita hanya rasa, yang rasa tu hanya Allah. Yang ada kita rasakan. Ya, diri kita ni sebelum ni belum disebut, tak ada. Mengapa kita nak rasa ada? Jadi kita ni bukan makna saya cakap ni saya boleh buat 100%. Maknanya kita bila sama-sama ni, kita sama-sama lah. Kalau ada yang tak betul, baiki sungguh-sungguh. Sebab para wali Allah tu bukan terus boleh dapat makam ni. Ada yang sampai dia ketuk syahwat dia pun ada. Sebab hawa nafsu ni dia punya apa, kembaran dia syahwat, keinginan yang gitu. Ya, kalau roh ni maknanya dia punya kembaran dia akal. Roh ni kembaran dia kalau berlawan kita dengan akal, memang roh tu. Jadi kedua-duanya kena akal yang dimasukkan dengan pengetahuan tentang Allah. Bukan akal yang tak ada nur tu, akal yang ada nur, seperti asal dulu akal. Baru dikenakan dengan roh tu dia. Baru dia jadi 2 sayap akan Tapi kalau masih ada tu tadi nafsu dan juga syahwat, maka dia tidak akan dapat mematikan diri kita. Jadi nak mematikan diri tu adalah kita melawan dulu hawa nafsu dan juga syahwat, kehendak-kehendak kita tadi. Ya, ini saya cakap ni secara apa, orang kata rambang secara, tapi sebenarnya kamu mengalami sendiri nanti. Bila kamu mengalami tersentuh, baru kamu teringat pesanan tu tadi, bahawa kamu jangan layan hawa nafsu syahwat kamu janganlah layan. Kadang-kadang tinggal berzikir kamu layan, kadang-kadang tinggal solat kamu solat, tinggal berpuasa kamu layan, tinggal berpuasa. Saya kemarin saya cakap puasa tu apa? Saya cakap orang puasa menahan diri lapar dan dahaga tu bukan puasa tu. Ya.
Tu kau menahan dia. Puasa tu menahan diri, jangan ada rasa menahan, jangan sampai ada rasa wujud diri sepanjang puasa tu. Dan juga sehabis dia berjalan terus. Jadi bila kita tak faham apa tu siam, saya cakap tadi, nanti orang kata saya orang pancung saya tengkorok saya. Tu Abu Hurairah apa ni, dia sahabat Nabi kan, dia punya ilmu memang hebat, Rasulullah kata ya, dia daripada aku ya. Tapi dia kata apa, Abu Hurairah kata, semua ilmu-ilmu tentang yang apa awam ni aku dah bagi, hanya ilmu-ilmu rahsia saja aku belum. Aku nak bagi tapi tak ada orang lagi layak. Kalau ada yang layak aku nak curahkan. Itulah maksud yang saya ni tadi, bukan saya nak bangga diri. Maknanya siapa-siapa pun dah matikan diri, dia akan dapat ilmu rahsia tu. Dia akan tahu Lailatul Qadar untuk dia. Dia tahu. Terlentak orang punya Lailatul Qadar, lentaklah kan. Kita nak tahu kita punya masing-masing. Apa yang hala tuju. Kalau kita kata 1000 bulan, kita tak faham lagi. Kau bacakan ayat tu, matikan Lailatul Qadr, baru matikan diri, baru datang qadar. Cari jalan macam mana yang dikatakan mati sebelum mati tadi. Cari. Main saya dah jelaskan tadi kan. Itu sekarang. Selagi ada kedirian kau, selagi ada hawa nafsu syahwat kau, selagi itu kau tak akan dapat. Kita kena betul-betul perang. Nabi SAW pun bagi tahu balik daripada perang Badar, ada perang yang lebih. Apa perang tu? Jihad hawa nafsu. Bukan dia suruh kita takut. Itu untuk nak menentukan kita ni tempat kita. Kalau kita tak ada peperangan tu, macam mana hidup kita ni? Kan kita mesti tahu peperangan tu tadi. Tapi kita buat tak tahu hidup kita. Kita cari makan, bagi anak hari ni, apa anak nak makan sekolah, cukup kita kasih saja. Tak betul. Kita kena ajar peperangan, makna untuk isteri, anak kita. Macam kita kena, setelah kita dah dapat kan, kita kena bagi tahu. Baru tahu kadar-kadar diri kita, kadar yang banyak mana Allah nak bagi. Ya. Baru kita fikirkan handphone tu ketahanan dia berapa. Harga 500, 24 GB sudahlah. Harga 500 nak 50 GB, meletup nanti. Betul? Jadi Allah tu tahu. Baru Allah boleh turunkan kadar nama dia. Berapa GB. Tapi sekarang ni kau matikan diri pun tak faham. Lail tadi mati kan. Kamu tak matikan diri kau. Macam mana Allah nak turun kadar? Satu pun tak turun. Tapi kau syok sendiri. Malam ni lain macam, malam 27. Udara sejuk lain macam, angin tak ada tapi sejuk. Rasa aku malam ni Lailatul Qadar, rasa aku. Dah berapa puluh tahun dah? 25 tahun aku main rasa je, rasa Lailatul Qadar aku rasa. 27, tahun lepas 29. Main rasa-rasa je. Tak ada hak kuliah, tak ada yakin. Yakin terserah. Kamu orang boleh buat sungguh-sungguh matikan dia. Saya dah cerita tempoh hari macam mana yang betul-betul je. Salah satu dia betul-betul malaikatul maut tu datang. Kita pula nampak kawan-kawan lah, mak bapak kita, aku nak tinggalkan dia. Harta aku ni. Memang kita berdebar-debar, kita akan gagal. Di situ kita akan baiki. Ya Allah, rupanya datang malaikatul maut, rupanya semua benda-benda ni mengajak kita. Baru kita tahu rupanya benda masih lagi ada dalam diri kita. Lepas pada itu baru kita belajar melekangkan dia. Itu baru betul proses untuk mati sebelum mati. Allah bagi juga tapi kita tak faham. Allah bagi kita sakit. Itu semuanya supaya kita ingat mati. Tapi kita tak. Akulah ni tadi minum ais lah. Kita sandarkan kepada minum ais lah tu lah ni lah. Ya. Tu. Padahal
minum ais banyak dulu pun tak sakit gigi juga. Dia nak juga nak rasa, nak tolak kebenaran Allah tu kan. Cerita-cerita Allah semua 24 jam pada diri kau tu, setiap saat tu semua cerita Allah. Engkau nak nutup, kau rasa ada cerita lain lagi yang boleh mengkisahkan diri kau ni tadi. Kan diri kau ni boleh orang lain kisahkan. Ingat pelakon ke? Ya. Itu pasal setiap diri kita ni semuanya dikisah. Apa kisah hari ni, besok macam mana, lusa macam mana, kalau semua dah 4000 tahun dah ada lah skrip tu dah. Kita tinggal melaksanakan menurut apa yang Allah Ta'ala suruh. Macam Allah pegang bumbun kita, saya cakap tadi, kita ikut je. Tidur apa, makan kita. Tapi kita degil, di kita ni tak belajar kenal diri, kenal Allah ni, lagi dah teruk. Tak ada kita fikir pun tu semua Allah Ta'ala yang tu. Kita angkat air tu, rasa kita langsung tak ada belajar. Mana ada rasa, biadab teruslah. Kita dalam keadaan apa, tidak berakhlak pada Allah, lalai, dalam keadaan leka. Kita rasa kita beramal aku yang solat, aku tarawih ni, 3 masjid aku pergi qiyamul lail. 3 masjid pergi qiyamul lail. Ya. Malam ni buat pukul 12, yang masjid ni buat pukul 1, ni buat pukul 4. 3 masjid dia pergi qiyamul lail, 3-3 dah. Pukul habis Ramadan ni. Ha. Apa tu, rasa macam dah banyak amalan, aku yang buat. Allah. Itu je modal kau selalu je tu. Pasal tak kenal diri, tak kenal Allah. Rugi dah. Bukan saya cakap tak boleh buat. Bila kau dah kenal diri, kenal Allah, kau 24 jam on. Kau tak pernah rasa ada diri kau. Apa pun yang kau buat ibadah, semua kau tak rasa diri kau. Allah semua dia angkat, dia sebut, dia sampai kau takut nak rasa ada diri kamu. Sebab kamu dah rasa kemanisan tu dengan Allah. Ya, sebab dia yang tahu kontrol kita, bukan kita mengarahkan Allah. Sekarang hidup kau bila tak kenal diri, tak kenal Allah, kau sibuk nak ngarah sana, ngarah sini, nak susun sana, susun. Lepas tu bila susun tu jadi, kau rasa kau hebat. Bila tak jadi, kau dah protes pula. Ada je. Bila jadi, kau rasa bangga. Bila tak jadi, kau marah. Siapa yang kau marah tu? Itulah hidup ni. Tengok Nabi Musa saja. Bukan Allah Ta'ala nak tajalikan rendah tinggi. Dan Nabi Khidir pun dia tak rasa dia tinggi daripada Nabi Musa. Kau nak ikut boleh, cuma aku pesan, jangan mempertikaikan. Sebab macam mana kau boleh sabar, Musa? Apa yang aku buat ni kau tak tahu. Aku ni nanti apa yang aku buat, aku tahu. Sebab aku tak mempertikaikan apa aja Allah Ta'ala suruh pada aku buat. Engkau nanti pertikaikan. Oh, Khidir, insya-Allah aku akan sabar ikut engkau. Okeylah, tak apalah. Ternyata memang betul Nabi dia kata, memang tak boleh sabar. Sebab sesuatu yang kita nak sampaikan tu, kita tahu orang tak tahu macam mana. Orang tu nak ikut kita. Dia akan bertikai. Kita cakap jangan bertikai kan, tetap dia bertikaikan juga. Sebab dia tak tahu apa yang kita dah mengalaminya. Nabi Khidir mengalaminya tadi. Dia dah tahu apa akan datang tu, Allah dah bagi lihat dah. Dia mengalaminya. Dia dah tahu dulu, dan tu pasal dia berani bunuh. Kamu orang pun kalau tahu pun kamu akan tu. Tapi janganlah pada saya cakap macam ni, itu kes bunuh tu sekarang ni tak boleh dah. Itu dah lain penyebab. Kan? Itu maknanya Nabi Khidir dia tak ada syariat. Nabi Musa ada syariat. Dalam kitab dia apa, Taurat kan. Taurat dia kata bunuh dibalas sepak kanan, sepak balik kanan, balas balik. Tu. Dalam Quran dia kata kalau kau memaafkan lebih baik. Dia sempurnakan lagi kan. Tu tadi. Nabi Musa tak, kalau kau bunuh dia akan balas bunuh. Kau tu. Kalau kita kisah, kalau kita ada tolak ansur lagi. Kalau si pihak yang dikena dibunuh tadi memaafkan, bayar berapa dia punya ada dia nak kan, tak bayar bunuh boleh. Islam adil kan, memaafkan kalau lebih baik kan. Sebab Allah tu lebih banyak pengampun dan juga penyayang.
Maha pengampun. Pengampunan dia sangat lu. Kau datang bawa seluas bumi kau punya dosa pun, betul-betul ikhlas kau minta ampun, Allah ampun. Ya. Tapi kalau kau beribadah banyak, kau bawa depan Allah, kau sombong, Allah tak terima satu pun. Sebab itu amalan yang kau buat tu bukan kau punya, aku yang takbirkan. Kau tak faham rupanya. Ya. Aku suruh bagi amanu, faham aku dulu. Beriman kepada aku. Berasul, beriman pada malaikat, kan? Tapi dengan akunya kau tak beriman, macam mana ya? Macam mana proses kita nak berhidupan tanpa kita kenal Allah? Memang tak boleh lah kau buat amalan hebat macam mana, ibadah pun bukan saya tak bagi buat. Kau buat juga tapi akan datang lebih banyak kerosakan. Apa kerosakan? Engkau bangga diri, engkau kata itu semua engkau punya. Na'udzubillah. Jadi sekarang ni, itulah saya cakap tadi, masalah umat Islam sekarang ni adalah tidak ditekankan ni dulu. Bukan semua saya cakap lah, banyakkannya tadi. Jadi selagi kita tak ubah sistem yang Rasulullah dulu bawa, ditekankan ni dulu 13 tahun. Tauhid, kenal diri, kenal Allah dulu kan. Tuh. Ini ditekan dulu, baru Islam tu boleh. Sebab masing-masing diri dah ditekan daripada awal, hanya takut kepada Allah. Bukan dunia tujuan dia. Tujuan kita adalah Allah. Sentiasa dalam diri kita tak merasa ada diri bergerak, dah baring, apa keadaan kita. Sentiasa kita renungkan apa semua kita nampak, dah nampak kebesaran Allah, dia aja dah. Kita tak nampak yang lain lagi. Bagus bulan Ramadan ni ibadah, banyak-banyak ibadah, memang bagus, Allah suka. Tapi jangan kita letakkan kepada ganjaran dulu. Jangan ganjaran dulu, bukan ganjaran tu tak ada. Jangan ganjaran dulu. Ridho. Senang cerita, banyak disebut Rasulullah kata, Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah. Ridho kawal jannah. Ridho dulu. Kita ridha pun tak lepas lagi, tak faham ridha tu apa. Ridha tu apa? Bukan, ridha tu maknanya kita ni, maknanya kalau kita buat sesuatu tu dia suka. Kita buat sesuatu tu Allah suka. Tapi kalau engkau yang buat, mengaku engkau yang buat, suka ke dia? Tapi kalau kau buat tadi, ya Allah, ini semua aku boleh buat, rahmat kau, bukan aku, ya Allah. Suka tak? Ridha dapat tak? Tapi kalau kita terus kepada tu dulu, syurga dulu, ridha tak dia? Jadi kena faham dulu ridha tu macam mana. Ridha tak beres, kita dah nampak dah. Ayat tu memang lalu ridha dulu, memanglah kita pun boleh cakap ridha baru syurga, ridha. Ya aku tahu ridha dulu. Tapi kita tak faham ridha tu apa. Dia tadi. Ini salah satu dia cabang dia, macam nasi cakap tadi. Cabang dia mesti kenal diri, kenal Allah. Sebab sebelum ridha tu kalau kita belajar, sebelum nak ridha tu maknanya pengetahuan tentang yang nak ridha tadi siapa? Pengetahuan. Jadi cara nak ridha tadi saya cakap tadi, kita buat apa pun dalam kehidupan kita, ibadah macam mana pun, kita bersandarkan 100% tak ada 0.001% ada pada makhluk, tak ada ikut campur langsung 100%. Itu ciri-ciri boleh dapat ridha Allah. Sebab orang ni dah faham. Itu perlukan tadi kesabaran yang tinggi. Dan sebelum nak sabar tu kita perlu pegang pada hak dia, hak. Allahu haq. Wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bis sabr. Sabar tu nanti dulu. Hak dulu. Hak tu macam mana? Hak tu maknanya kita menyaksikan semua yang di langit, di bumi, di kita, semua ujung rambut, ujung kaki, seisi-isinya semua hak Allah. Si Haji ni pandai-pandai ya.
Saya cakap, kalau kita dalam diri kita sendiri, kita rasa kita punya, habislah kita. Tak ada satu apa pun kita punya. Hak dia semua. Cuba cerita. Bulu hidung pun tak boleh buat. Tai hidung kita tak boleh buat. Ya? So, tak ada apa. Engkau masih ada nak rasa diri lagi. Masih ada lagi nak mengira-ngira di hadapan Allah tentang apa yang telah kau buat. Tapi kalau kamu dah kenal diri, kamu nak cakap tak dengan Allah, ya Allah, tak, maknanya ini satu kerja yang tak masuk akal lah, kita kata. Dia yang arahkan kita buat, kita ni mati, kita pula nak arahkan Allah. Yang hidup lah yang kontrol yang mati, ke yang mati kontrol yang hidup? Betul? Jadi ini bila kita duduk kat sini baru kita tahu kemanisan diri kita ni. Kena jangan mempertikaikan apa saja yang Allah qada dan qadar. Tak semestinya qada yang baik tu je kita boleh redha. Ya. Maknanya kadang-kadang yang baik kita boleh redha, yang tak baik kadang-kadang yang baik kita tak boleh redha. Pasal kita tak sedar. Kita tak sedar. Kita tak puas. Tak puas kerana apa? Kita rasa ketamakan datang. Tapi kalau kita rida, kita rasa cukup. Apa rahsia cukup tadi? Kamu matikan diri. Kamu tak pernah ada apa-apa. Hidup pun tak ada. Baru kamu dapat bersyukur yang betul-betul. Dan itu saya cakap tadi, keluarkan balik diri kamu tadi kau tak ada. Sekarang yang kau rasa ada, latihan. Sampai betul-betul lekang. Sekarang benda dah banyak mengimpit kamu. Nafsu syahwat tu dah banyak melekat dalam diri kamu. Kamu kena perangi dulu. Bila perangi dulu, nanti dah sampai satu nanti titik, itu nafsu tu di depan. Syahwat tu duduk belakang. Dia dah jadi macam satu. Kalau tidak sekarang dia banyak pintu. Kau nak lawan dia banyak mana boleh. Jadi buangkan, perangkan, buang. Itu satu wali Allah kata, dengan sikap engkau membenci dunia lebih baik daripada engkau ibadah 60 tahun. Dia kata. Sebab apa? Engkau ibadah engkau 60 tahun, tapi dalam hati engkau ada dunia lagi. Allah tak mau sebab ada kotor lagi. Ya? Tapi engkau ibadah, engkau benci dunia betul-betul, engkau nak akan Allah je, itu lebih besar daripada 60 tahun. Macam mana Allah suruh kata berfikir sejenak tu lebih afdal daripada 60 tahun ibadah, 70 tahun. Ada yang kata 70 tahun. Yang pentingnya, kenapa disuruh kita berfikir sejenak? Berfikir macam mana? Rasulullah kata. Berfikir sampai tak ada lah kita ni. Yang ada hanya, subhanaka faqina azabannar. Maha suci kau Allah. Apa yang kau ceritakan ni, semuanya tak ada yang batil. Dan ya Allah, tak ada sisi yang kau ceritakan ni. Dan sesungguhnya yang maha suci kau ya Allah. Jauhkan aku daripada azab. Faqina azabannar. Kenapa? Kerana aku takut ada diri aku, itulah azab ya Allah. Maka tu aku puji kau subhanaka faqina ya Allah. Tu. Jadi baru kita faham. Kita sentiasa menerima Lailatul Qadar bila kita tenggelam dengan siapa? Kita tenggelam dengan siapa? Kalau kita tenggelam dengan Allah, dapatlah kita. Tapi kalau kita tenggelam dengan amalan kita, dengan ganjaran kita, itu kita tidak akan dapat qadar daripada Allah. Kita akan dapat syok sendiri kat situ. Kita diperbodoh-bodoh dengan itu. Bukan saya cakap benda itu tak betul, tapi bukan itu ahli tuju. Sebab Allah dah bagi tahu dalam ayat Qudsi, semua yang kesilian dalam alam ni aku jadikan untuk mengabdikan diri kepada engkau. Matahari, bulan, bintang semua mengabdikan diri untuk engkau manusia. Air, api, angin, tanah semua mengabdikan diri kepada engkau. Aku jadikan tu memang untuk engkau. Jangan kau sibuk nak kumpulkan lagi. Memang dah untuk engkau kat dunia ni. Dan engkau tu untuk aku, kata Allah. Kita masih biol lagi dah macam tu pun kita nak kejar-kejar benda yang itu dah memang dia abdikan diri kepada kita. Matahari, bulan, bintang apa semua. Siang keluar matahari, itu mengabdi untuk siapa tu? Manusia. Sebab apa? Siapa yang suruh tu? Supaya manusia tu apa? Hijab.
Hutan malam bagi pula bulan pula lagi. Ada bintang nak ke laut, ada tanda lagi. Semua mengabdikan untuk manusia. Jadi Allah sendiri nak muliakan kita. Tapi engkau tu untuk sebab Allah nak muliakan lagi, engkau kena dengan aku. Tapi kalau kau duduk di situ, nanti kau pergi terus mengejar benda-benda ni tadi. Dan memang benda tu mengabdi untuk engkau. Biarlah dia datang mengabdi macam mana pun, kan? Yang penting kau dengan Allah. Wa qada, tetapkan diri kau dengan Allah. Itu. Saya ada kena ujian. Masing-masing semua kena ada ujian. Kena ujian mesti macam mana ada kena ujian tak berkocak? Tipulah. Saya buat muka selamba je sebenarnya. Ujian tu datang lagi ke depan, lagi belajar. Bukan saya nak menakutkan. Kita duduk pelajaran ni memang 24 jam. Ujian dia ujian yang maknanya yang cukup berat. Silap je azab kita. Tak payah tunggu neraka lah. Waktu tu kita kena. Ini pengalaman yang berlaku. Jadi kita bertambah takut. Takut tu tadi dia ajar supaya takut hanya lupa pada Allah. Ingat dia diri kita, makna kita dah lebih malang daripada orang yang duduk dalam azab neraka. Sekarang macam rasa tak ada lagi. Ada pun sikit-sikit. Nantilah satu tahap nanti kamu akan sekarang ni bukan saya kata tak ada. Ada, tapi dia punya tu peringkat tu belum lagi. Dia punya berapa gig tu belum mencapai lagi. Sebab mati kamu tu berserta ada lagi hawa nafsu, syahwat. Bukan dibuangkan ataupun tinggalkan satu je. Mana dia tinggal satu, dia tak boleh bunuh hawa nafsu ni, syahwat ni, cuma tundukkan dia, jadikan dia satu. Sekarang dah terlampau banyak, kamu tak sedar. Kamu rasa kamu ingat Allah sedap sekarang, tapi habis apa dia tu nanti benda tu datang. Salah satu dia ajakkan kamu keluar. Dia ajakkan kamu dah keluar lama baru kau sedar pula. Dah keluar. Jadi kamu macam tak sungguh-sungguh lagi. Ada sampai nanti Allah bagi satu tahapan nanti. Ujian demi ujian dia bagi. Memang kita takut, jadi takut. Ya Allah, aku ni dah cinta pada makhluk ni, ya Allah, lebih sangat, ya Allah, sampai dah bila dia tak ada dengan aku, dia dah meninggal, baru aku tahu aku ni terlampau cinta dia. Sasau aku dibuatnya. Mak ke ayah kita ke orang yang kita cinta kan meninggal mula-mula kan, macam mana kita rasa? Kalau dia sakit ke apa, kita belum terasa lagi. Bila dia meninggal tu tadi, sasau kita dia buatnya. Kita zikir pun otak kita lagi ingat dia. Tu tengok. Itu salah satu lah tu. Salah satu. Kalau orang yang duduk pelajaran, dia akan lawan lah. Ya Allah, punya aku ada kat sini lagi. Dia punya detect untuk Allah nak bagi tahu bahawasanya aku. Nanti Allah ajar. Allah ajar nanti. Bukan beban tau. Lepas ni nanti Allah akan selesaikan. Bila kita macam tu, aku nak engkau ya Allah, tapi otak aku ni sebut nama engkau tapi tak duduk makam. Bila kena orang tua aku meninggal ni tadi, ada dua pula dalam. Mana boleh letak dua-dua dalam, dia satu je rasa. Dah ada 2-3 rasa lah. Tak boleh, tak jadi, mana boleh. Rojak boleh, campur-campur sedap. Allah tu Musa, Esa, bau sedap. Kalau ada campur satu pun tak sedap. Tak asli lah. Mana boleh. Syirik tu benda pahit. Jadi Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lawan. Nanti Allah ajar. Itu orang tua engkau tu, engkau ke jadikan? Engkau yang jadikan, ya Allah. Aku jadikan, aku yang tahu uruskan. Yang kau sibuk nak fikirkan sana di dalam kubur, nanti kau risau kenapa? Wah, Allah bagi, dia bagi apa? Dia bagi supaya kita jangan macam Nabi Nuh kan. Isteri dia tak nak ikut, anak dia tak nak ikut naik kapal kan. Buat macam-macam cara, tak nak. Tarik tangan buat ni tak. Lepas tu dah betul kena banjir besar,
dia frust lah anak isteri dia tak kan. Allah bagi tahu. Kenapa? Aku tak khusyuk dengan kau ya Allah. Aku ingat lagi ni macam mana ni cinta isteri. Memanglah kan. Siapa tak sayang isteri, anak, siapa-siapa orang apa, mak bapak kan semua. Sahabat karib kita kan yang banyak buat bantu kita, tolong kita. Kita akan bila dia meninggal kita akan apalah kan? Sahabat karib kita ke apa? Frust. Tapi Allah tu bila kita ya Allah, hati aku ni rupanya ada sangkut lagi yang dengan makhluk ya Allah. Aku sebut nama kau pun masih dia ni. Masih baru-baru meninggal kan. Tu. Ini isteri aku ni apa, anak aku ni Allah, tak nak ikut anak aku ya Allah. Orang lain aku ajak aku tengkul umur ikut anak aku sendiri ya Allah. Frust kan? Tu. Allah datang. No. Itu bukan kau yang cipta kan. Itu isteri anak kau apa yang tak ikut tu semua aku yang cipta. Aku yang tahu buat skrip ni. Yang kau sibuk. Dia terus down boleh terus Allah Ta'ala baru dia sebut tadi best nama Allah, tak masuk yang lain lah. Nak syahwat tadi tak masuk, nak syahwat lain tak masuk, cuma letak kat luar je. Bukan kita benci mak bapak kita, dia luar je, kat dalam tu tetap faqada rabbka yarji'ilah. Itu maknanya. Itu nanti kemanisan nanti bila ujian tu sampai Allah sendiri yang nak settlekan. Tapi syarat dia kita kena menjerit lah. Ya Allah, aku tak tahan. Tak ada siapa nak boleh selesaikan ni. Tak ada ya Allah. Dan kalau aku mengadu lagi teruk jadinya. Boleh sekadar aku cerita-cerita lebih kurang je lah. Dengan mak ayah ke dengan apa kan, contohnya kan. Dengan orang kita percaya je lah. Kan? Contoh, bukan tujuan tak yakin pada Allah untuk cerita lebih. Kisahkan apa ya. Untuk bukan nak mengadu, mempertikaikan ujian tu. Kita tak mempertikaikan, cuba nak menceri cerita. Berkocaknya pengalaman diri kita bila orang yang kita cintai, mak bapak kita pergi. Kan? Goyang. Mana dia tak goyang kan? Mak bapak kita kan berapa puluh tahun dia jaga kita. Kan? Ibu meninggal kita teringat, dia sasau je. Dia cakap seorang-seorang. Baru meninggal kan, bangun tidur, mak aku dah tak ada punya lah. Apalah pergi kubur nak tenangkan mak. Buat cakap dengan mak. Mula-mula kan. Mak kata, doakan mak ya, mak dapat apa ni, mak jaga saya lah. Jadi dia nak luahkan tadi kan. Tu. Lama-lama Allah, ya Allah, hati aku ni dalam solat lagi aku teringat mak aku. Kan? Dia benda tu. Kita macam pengadu pada Allah, ya Allah. Memang kalau orang yang kita cintai ni makhluk apa, kalau dia memang kita kesan dia memang. Itu saya cakap tadi, dengan di dunia ni dengan siapa yang kau tenggelam. Mana tenggelam tu mana kau masuk, jiwa kau masuk kat mana, roh kau tu masuk kat mana. Dia tak boleh tipu. Allah yelah. Bila dia bagi nanti pun kau tahu bukan Allah. Maknanya dia tak boleh tipu. Jadi sebelum kau dia pergi tak lain, kau betul-betul kena Allah Ta'ala. Dan betul-betul dengan Allah Ta'ala pun nanti dia akan tahu. Macam Nabi Ibrahim, anak dia kan, seorang-seorang tu anak dia disuruh sembelih. Boleh? Memang tak boleh kan. Tapi Nabi Ibrahim tu dia tahu. Dia dah masukkan keyakinan bahawasanya anak ni anak hak Allah Ta'ala. Kalau dia tak masukkan kefahaman tu, kenal diri, kenal Allah tadi kan, maknanya dia akan protes. Ya Allah, ni anak susah-susah berapa tahun dia kahwin tak dapat anak ni, bila dah dapat satu-satunya sayang nak. Dia akan berlawan tu. Dia berlawan, lama-lama tak jadi sembelih. Kan? Tapi ini kisah Allah nak kisahkan orang yang bila dah betul kenal diri, kenal Allah, ujian dia tu memang gitu. Tak ada siapa boleh apa. Allah lah juga yang bagi, Allah juga yang nak selesaikan. Tak mampu. Ini kita kena yang kecil-kecil pun tercungap. Kan saya cerita tu hari, segala bala ujian cobaan yang berat-berat tu nimpa Rasulullah ibarat kayu-kayu balak. Jadi yang menimpa kita ni kecil besar sebab macam ni je. Menimpa kita yang besar sangat lah kita rasa tu.
Begitu pun pergi kat Rasulullah dulu. Rasulullah dah apa dulu, syafaatkan dulu. Jadi separuh dia punya. Baru pergi kat kita ujian tu. Itu pun kita kena ujian yang macam tu. Allah menjerit tau. Apa ni? Apa nak jadi aku, ya Allah? Teruk sangat ujian ni, ya Allah. Dah tak boleh nak cakap apa dah. Kena histeria dah. Menjerit, Allah, kawan tak ada siapa boleh tolong, ya Allah. Kita dah sampai tahapan gitu dah. Rupanya besar papan besar ni je. Tu pun Rasulullah dah ambil dulu separuh. Campak kat situ tengok. Dia juga yang Rasulullah pula datang pula. Dia juga yang keluarkan balik ujian. Ini sayang Rasulullah pada kita. Dia tahu. Subhanallah. Itu pembantu agung nama dia. Rasulullah pembantu agung. Tanpa diminta untuk menolong, dia sudah menolong. Tu memang satria mantakara. Dia buat mana satria yang betul-betul bersiap untuk tanpa orang bagi minta bantuan ke, bagi upah ke, dia bersedia untuk. Subhanallah. Jadi kelak kita insya-Allah kalau dah belajar kenal diri, kenal Allah tu, di situ kita akan dibagi rasa begitu macam mana. Walaupun tak besar macam Rasulullah, kita akan dibagi rasa. Melihat orang tu tadi dalam keadaan susah, kita tahu tanpa dia bagi tahu, kita cari jalan untuk menyelesaikan tanpa dia minta pada kita. Itu ihsan nama dia. Itu darjat yang tinggi sebab dia nampak Allah dulu, dia tak nampak makhluk. Jadi itu pasal saya cakap tadi, bila kita duduk dalam pelajaran ni, bila kita di bulan Ramadan ni, dia punya Allah bukakan lagi clear. Jangan kita bulan Ramadan ni tak sesuai lah, tak sekira ni si Haji ni kita ibadah, kita bulan Ramadan ni bulan ibadah. Siapa ajar kau buatlah banyak-banyak. Kau buat banyak-banyak, kau tahu ala tuju. Allah nak tengok ala tuju. Ala tuju. Bila kau buat dia ibadah tu, kau buat ibadah, kau rasa engkau itu bukan ala tuju. Tapi kalau kau tahu hala tuju, kau duduk dalam ni, kau nak tahu hala tuju, 24 jam kau on ibadah kau. Dan sentiasa dalam ridha Allah. Bukan saya cakap engkau buat tu tak kena, engkau buat tapi engkau tak sedar. Engkau mengharapkan imbalan, engkau harapkan. Jelas kau jelaskan tadi cakap Lailatul Qadar pun kau tak dapat jelas berapa puluh tahun dah. Cuba jelaskan Lailatul Qadar tu betul-betul. Biar kau betul-betul tahun lepas tu memang betul yakin kau dapat. Saya tadi masuk je malam pertama semalam, orang tarawih pertama semalam kan. Ni hari kedua kan. Tak ada siang tu bukan puasa kan. Saya dah dapat Lailatul Qadar. Si Haji ni biar betul Lailatul Qadar kan malam ganjil. Kau pakailah tu. Kau pakailah tu kan. Kau ingat ayat tu untuk bulan Ramadan ni ke? Ayat Quran tu untuk bulan Ramadan tu. Dan sebulan kau pakai tu je. Kau dalam kan? Allah tak kata gitu, Rasulullah tak macam tu. Rasulullah lagi hari-hari Lailatul Qadar. Sayyidina Ali kata, hari-hari bagi kami Lailatul Qadar selagi kami rasakan hanya ada wujud Allah. Lailatul Qadar. Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali daripada mana ilmu dia ambil? Gudang dia Rasulullah lah. Jadi kau nak ambil apa pun Sayyidina Ali tahu. Kau ambil pada Rasulullah, dia tahu. Dia duduk di pintu, dia tahulah. Kau masuk ni, kau keluar bawa apa pun dia tahu ilmu apa dulu. Itu tadi. Itu saya kata tadi keberuntungan. Datanglah, hadirlah. Tapi kita tak tahu. Tak semestinya kita duduk sini maknanya ada macam kata sesuatu yang kita nak tetapkan, tak ada. Kita menunggu apa yang qadar Allah nak bagi. Ada nak bagi banyak tu kita. Jangan kita suruh ni bawa ni bawa tu, saya tak boleh. Saya nunggu apa nak dia. Nunggu pun saya susun daripada pagi, saya susun ni contohlah. Saya nak ceritakan ni. Sampai kat sini langsung. Tak salah. Pasal kita dah apa orang kata, kita lebih tahu aturan Allah tu lebih baik daripada aturan makhluk.
Apa itu sibuk nak? Itu orang lain dia nak atur, dia punya hak. Dia tak jumpa jalan ni, tak apa. Nak buka gitar dia macam tu, saya tak cakap tak bagus, teruskan. Itu cara dia. Posisi kamu begitu. Tapi posisi saya tu tak boleh. Cuba. Saya tak pandai yang tu, macam tu. Tapi kamu pandai tu bagus. Kamu belajar kan daripada bawah kan. Tapi saya belajar tu makan kat dalam dulu. Main kerohanian punya seksaan dia panggil. Takut dengar kan seksaan. Dia makan kat dalam je. Dia makan kat dalam. Tak ada orang, tak boleh bagi tahu orang dengan dia. Nampak macam tak ada apa je. Si Haji ni tak ada ujian apa pun nimpa dia. Belajar abang ilmu, mengenal diri dengan Allah. Tak ada kena ujian dia. Relax ke kan. Tak ada kerja, tak ada. Gelak-gelak apa tu kan. Jangan. Kalau saya ceritakan nanti kan, malah top dada kau. Tu belum ahli-ahli sihir lagi. Belum lagi banyak puak-puak kebatilan ni yang nak challenge tadi kan. Tapi saya jenis tak layan ya. Dia orang pun lama-lama pengecut, biarlah. Tapi kalau kau nak zikir mai sini, kalau kau nak lawan kau aku malah nak layan. Kau menang jelah. Kau menang jelah pergi ya. Tapi aku nak, kalau kau nak zikir dengan aku, nak dengan Allah tauhid, main duduk sini. Tak apalah. Kau iblis ke kau apa ke, main duduk. Kita sama-sama. Jadi kita duduk situ. Bukan kata kita hebat. Tapi gitu yang dia ajarkan. Allah Ta'ala skill di situ. Bukan pandang kita ni hebat, bukan. Skill yang Allah Ta'ala tu tadi, tak ada lain. Yang mereka hadapi ni bukan saya. Mereka hadapi tetap tu. Jadi kau sanggup hadapi Allah ke? Aku dah tak ada. Aku tak mau ada diri aku, engkau hadap. Aku diam je lah, aku reda je. Sebab aku dah serah pada Allah. Kalau Allah Ta'ala kata aku kena, kalau tak kena, tak kena. Tapi Allah dah bagi tahu. Bila kita dah serah diri betul-betul 100% pada Allah, kau duduk dalam benteng aku. Aku jamin keamanan. Siapa yang usik engkau, usik aku. Dia hadap aku dulu. Boleh hadap Allah Ta'ala? Jangan. Malaikat dia pun yang bumi tu jadi ketik sayap dia, bumi terbalik dia buat ni. Kau nak hadap malaikat dia pun jangan Allah Ta'ala lah. Jadi bertobatlah. Jangan sakiti orang yang ahlullah. Jangan sakiti. Sebab yang nak balas tu tadi cukup bahaya. Bukan yang kau sakiti tadi ahlullah tu nak balas lah. Dia doakan, ya Allah, dia tak tahu apa. Dia style Rasulullah. Kau jangan apa-apakan dia, ya Allah. Dia pula takut nanti yang tukang cover tadi, aku jamin keamanan tu tadi, takut dia, ya Allah, dia tak ada apa, ya Allah, jangan, ya Allah. Kita cepat-cepat macam Rasulullah. Orang buat Rasulullah macam kan. Kekasih aku, dia tahu nanti Allah nak, dia, ya Allah, dia tak ada apa, ya Allah, dia mamba engkau. Rasulullah cepat bujuk Allah Ta'ala, ibaratnya gitulah. Kalau tak dibujuk, tak payah suruh. Main kekasih Allah. Jadi itulah dia. Kalau kita betul-betul duduk dalam ni, kita akan nampak pertolongan Allah tu jelas, nyata, mubina. Tapi yang buatkan kita gelisah, buat tak tentu arah sebab apa? Kita mengingatkan diri kita, mengingat yang lain-lain tu. Kita melayan apa ni, nafsu kita tadi. Kita ajakkan nafsu kita berborak lah. Nafsu ni bala tentera dia, ramai. Nafsu kita ni bala tentera dia ramai. Ilmu-ilmu ni ilmu makrifat, para wali punya ilmu yang tinggi-tinggi punya. Dia boleh up kau, dia kata, kau memang hebat. Aku ni ilmu dah tinggi, tapi kau lebih mulia, kau lebih hebat. Dia ajak kau keluar lah. Jadi kau keluar, kau tak dengan Allah lah, kau ada diri kau kan. Dia ajaklah kau berborak. Tu. Kau nak masuk balik dah susah. Irji'i ila rabbiki kita tadi susah. Sebab kau dah melayan dia. Layan sana sikit, layan sikit. Lama-lama dah kau tak rasa macam pun, kau dah dia dah naikkan kau rasa kau dah macam, lama-kelamaan kau dah sebati dengan hawa nafsu kau. Bila orang cerita sikit, kau ada lagi hebat. Kau tak sedar diri kau dah jadi macam tu dah. Kau dah tak ada salah, kau rasa hebat dia. Sebab bala tentera hawa nafsu kau semua dah lobby kau habis-habisannya. Lepas tu kau melayan pula tu.
Atau kau katalah aku tak ada apa, semua Allah Ta'ala punya. Kau lama-lama dia pun malah lagi nak borak dengan kau. Sebab engkau semua sandar Allah. Ini tak kau layan. Memang aku memang dalam kampung ni memang hebat aku ni. Engkau layan bisikkan kat dalam tu tadi kan. Lepas tu kau nak zikir pada Allah, tak ada rasa manis. Jangan bohong lah. Kau zikir lah pun 60,000 kali, 60,000. Tak ada rasa manis dengan Allah. Sebab engkau masih melayan benda tu. Mana boleh ada wujud dua rasa? Ya, rasa kedirian kau dengan rasa Allah, mana boleh? Dia nak satu je. Dia je bukan. Tu. Ya, ini yang berlaku pada setiap diri kita. Kalau minta maaf saya cakap, saya cerita ni, kalau kita tak bereskan, nanti dia akan nafsu tu mengalahkan kita, nanti kita tak tahu macam mana nak melainkan pertolongan Allah. Jadi ini pertolongan Allah. Apa dia pertolongan Allah? Allah bagi kita faham tentang dia, iaitu jalan mengenal diri.